Okey, ni formula ya. Ini formula. Sekejap ya. Okey. Sebelum kita mula, kita tengok dululah. Okey. Okey. Kita tengok soalan Kelantan ni ya. Okey, Raja 5 menunjukkan, kalau ada soalan terus tanya je ya. 1 segi 4 sama JKLM. Segi 4 sama. Okey. Dan segitiga bersudut tegak ABC. Segitiga ABC. Okey. Titik J. Titik J mana? Oh, okey. Ni. Titik J ni. Okey. Dan persamaan, ni ada persamaan KM. KM. Okey, kalau cikgu tanda pen merah lah. Ni garis ni. Okey. Okey. Persamaan dia 5x tambah 3y tolak 8 sama dengan 0. Okey, itu dapat sudah. Lepas tu ada berserenjang di sini ya. Kalau berserenjang, di situ ada sudah konsep kecurunan yang negatif 1 itulah. Kalau ingat kan, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Serenjang. Kamu tengok gambar Raja, lepas tu cuba baca dululah dia punya ni kan, konsep-konsep di sini, apa yang terlibat. Okey. Okey, kemudian apa dia minta? Cari koordinat B. Okey, B. Cari koordinat B. So, maksudnya kalau kamu tengok di sini, konsep kita panggil titik persilangan. Kalau titik persilangan, okey, titik persilangan. Kamu kena guna konsep persamaan serentak. Persamaan serentak. Ya. Kita mau cari DB ni. Apa koordinat B tu? Guna persamaan serentak. Begitulah. Okey. Nanti kita akan kita ada persamaan. Persamaan KM tu ialah yang ni lah. Kalau kita tukar-tukar bentuk, dia akan jadi begini. Kita jadikan dia persamaan bentuk am. So, kalau bentuk am, 3y sama dengan negatif 5x tambah 8. Kemudian 3 tu cikgu pindahkan. Negatif 5 per 3x tambah 8 per 3. Jadi dia bentuk am. Bentuk beginilah bentuk am. So, di sini KM. Okey, ini persamaan 1 lah. Persamaan 1. Persamaan 1 kita. KM. Okey, persamaan kedua kita akan dapat dengan cara kita mesti tahu kan cikgu cakap ini konsep titik persilangan kecurunan serenjang kan. So, kalau yang ini kecurunan KM ialah MKM ya. Ialah kecurunan dia negatif 5 per 3. Kalau kamu perasan di sini lah. Ni ya. Negatif 5 per 3. So, jadi cikgu pernah ajar. So, kalau dapat kecurunan begitu, kamu boleh buat kecurunan untuk kita namakan J dengan L lah ya. JL. JL, kecurunan dia, kamu akan dapat 3 per 5. Terbalikkan dia ni. Terbalikkan, hilangkan negatif. Okey, kalau dia tidak ada negatif, terbalikkan, tambah negatif. Letak negatif. Begitu cara dia ya.
kalau kita mau dapatkan kecurunan yang satu lagi lah. Ya. Harap boleh faham lah ya yang ini. Okey. So dapat yang ini, kecurunan yang ini, kita mau cari persamaan JL. Persamaan JL. J dengan L ni kita mau cari persamaan dia. Sebab kita mau buat persamaan serentak untuk dapatkan B. Itu cara dia ya. Okey, so jadi cikgu buat di sebelah lah ya. Cikgu salin semula tu. Aduh, mana sudah? Jap. Aduh. Ya. Okey, di sini. Okey. Persamaan yang pertama tadi untuk garis KM. Ya. KM. KM biru lah. KM kita ialah 3Y sama dengan, ini juga salin semula ya, tambah 8. So kita akan dapat Y negatif 5 per 3X tambah 8 per 3. So ini persamaan satu. Okay, kita mencari persamaan kedua ialah garis JL. Garis JL kita mesti tahu kecurunan. So kecurunan KM ialah ambil daripada persamaan 1 ialah negatif 5 per 3. So secara automatik kalau berserenjang, okay, JL ialah terbalikkan pecahan itu, hilangkan negatif 3 per 5 lah. Okay, kalau dia tidak ada negatif, jadi kamu kena letak negatif lah yang satu lagi tu ya. Begitulah sebaliknya ya. Okay, so jadi kita akan guna formula. Sebab tu cikgu buat satu formula tadi kan di luar tadi. Ingatkan balik formula dia tu. Ni. Formula yang ni. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Okay. Itu kita akan guna formula ni. Mencari persamaan. So, cara dia. Okay. Kita akan guna. So, Y sama juga dengan tolak. Okey, kalau kamu tengok di situ koordinat L. Koordinat L ialah 25. So Y kita ialah 5, X kita 2. So cikgu tulis terus. Ini kecurunan ialah 3 per 5 X tolak 3. Okey. Begini. So pindah-pindah tempat lah. Ini penguasaan algebra lah ya. Okey, tolak 6. Ni tolak berapa ya? Ini bukannya 3. Di sini 2. Okey. So kita darab kembangkan, dia akan jadi 2 darab 3, 6. So inilah. Lepas itu negatif 5 ni cikgu terus pindahkan sini, tambah 5. Okey. So jadi dia akan dapat 3 per 5X. Ni kita selesaikan, dapat sama dengan 19 per 5. So inilah persamaan 2. Okey. Samaan kedua. Okey, so jadi kalau kamu perasan sini guna persamaan serentak, kita ada Y, sini ada Y. So, jadi maksudnya kita boleh buat ganti tempat lah. Maknanya yang ini, okey, letak di sini lah. Begitu. Okey, so jadi cikgu letak sini 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2. Okay. Ataupun 1 ke dalam 2. Yalah. Boleh juga arahan dia ni. Sekejap 1 ke dalam 2. Ganti. 1 ganti ke 2. Okey. So jadi negatif
5/3x tambah 8/3 sama dengan, tulis balik yang bawah, 3/5 x tambah 19/5. Okey, lepas tu kawan x dengan x ni dekatkan, pindahkanlah kan. Jadi kalau cikgu buat di sini, okey, yang ini pindah sebelah sini. Okey, yang 8/3 ni pindah sebelah sini. So jadi negatif lah kan situ. Okey, so jadi kita akan tulis negatif 5/3x tolak 3/5x sama dengan 19/5 tolak 8/3. Okey. Lepas tu dapat jawapan, kira kalkulator. Guna kalkulator kamu akan dapat 34/15 x sama dengan 17/15. So bila diganti tempat, okey. Yang ni kalau pindah sebelah, dia bahagi, tapi kita tukar darab. Tukar darab dia jadi begini. Yang kamu kena faham je. Tukar darab 15 naik atas, tukar, kita balikkan. So nanti boleh potong. Sorry, ini 4 Okey, ini jadi 2, ini jadi 1. So dapatlah 1/2. Okey, ada negatif. Kita salah ni. Sini, jap. Negatif sebab sini negatif. So dapatlah jawapan negatif 1/2. Ini x, nilai x. Okey, nilai y. Okey, kamu masukkan di sinilah. Kita cari nilai y, ambil ni. Ni y kan? So y 3/5, x kita negatif 1/2 tambah 19/5. Okey. Nanti kamu tekan kalkulator, kamu dapatlah 7/2. Okey, so jadi buat conclusion. Koordinat B ialah B kan dia minta. Okey, B. So negatif 1/2 7/2. So itulah dapatlah jawapan kan. Boleh faham di sini? Boleh? Okey. So markah di sini kamu akan dibagi di koordinat ni. Di kecurunan di sini kamu akan bagi K1. Lepas tu di mana lagi? Ni persamaan serentak ni dapat K1. Lepas jawapan akhir N1. Okey, sebenarnya Okey. Okey, ada jap. Okey, itu koordinat B. Okey, kemudian nilai-nilai bagi T jika garis lurus Y sama dengan T adalah tangen kepada persamaan lokus titik P. Okey, kita ada persamaan sudah dibagi di sini Ada persamaan di sini. Okey. Nak tengok sini, perhatikan betul-betul Kita ada persamaan di sini. Okey, konsep dia begini. Kita akan guna satu lagi, kalau masih ingat persamaan kuadratik. Ada rumus pembeza layan Okey, dia begini. Kalau kamu ada satu bulatan, okey, jap. Kamu ada satu bulatan. Okey, ginilah kan. Lepas tu dia cakap apa cari nilai T jika garis lurus Y sama dengan T. Garis lurus Y itu adalah T, adalah tangen. Tangen ni ialah satu garis lurus
yang memotong bulatan ni lah, lengkuk ni lah ya. Okey, contoh dia satu gini. So maknanya dia memotong satu di sini. Okey. Ataupun dia buat begini. Sorry. Ya. Ini kamu kena faham konsep dia begini dulu ya. So dia ada sentuh satu. Kalau kamu ingat lagi, kita ada cari punca-punca. Dia ada tiada punca, mempunyai satu punca, mempunyai dua punca yang berbeza. Kalau masih ingatlah kan. So kalau yang ini maksudnya dia menyentuh satu sahaja. Satu garis lah, satu titik lah di sini kan. So bermaksud kita akan guna konsep pembeza layan yang mempunyai satu punca. Satulah. Nilai dia satu. Iaitu B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Ini mempunyai satu punca. Kalau dia dua punca, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Kalau tidak ada langsung, maksudnya dia tidak menyentuh, kurang daripada kosong. Ya. Inilah kita panggil pembeza layan. Rumus pembeza layan ya. Okey, harap boleh faham. So jadi dia bagi tahu Y ialah T. So kita akan gantikan dalam persamaan ini dengan nilai Y itu ialah T. Okey. Cikgu salin di sebelah. Jadi konsep dia kamu sudah faham. Okey, bulatan ini merujuk kepada yang kita punya persamaan ya. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 6Y tolak 3 sama dengan kosong. Maksudnya persamaan ini ialah persamaan bulatan tu. Lepas tu dia bagi tahu ada garis lurus Y sama dengan T. Ini kita panggil tangent. Tangent. Garis lurus tu lah. Di sini ke, di mana-mana lah. Yang penting dia menyentuh satu titik lah di sini. Di garis tu. Begitu. So maknanya tu kita panggil garis tangent. Okey. So boleh faham sudah di sini. Konsep yang itu ya. Okey. Seterusnya. Cikgu tunjukkan. Soalan apa tadi? Soalan A2 ya. Soalan A2. Kita ada persamaan lokus tadi kan. Iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 6Y tolak 3 sama dengan kosong. Okey. Lepas tu cikgu cakap tadi Y tu kita ganti dengan nilai T. So apabila Y sama dengan T. Apabila Y sama dengan T. So kita gantilah dulu nilai T kuasa 2. Kita buat beginilah, senang. T kuasa 2 tambah 4X tolak 6T tolak 3 sama dengan kosong. Okey, soalan dia bagi tahu di sini T di mana T adalah pemalar. Pemalar ni bermaksud dia suatu nilai. Constant. Dia suatu nilai. Dia bukannya pemboleh ubah. Macam X dan Y itu pemboleh ubah. Kalau dia bagi tahu soalan bagi tahu T adalah pemalar, maknanya dia satu nilai. Suatu nilai bermaksud okey, gini ya. Kita akan susun bentuk persamaan ini dalam bentuk begini. X kuasa 2 tambah 4X tambah T kuasa 2 tolak 6T tolak 3. Cikgu Rafli mau masuk. Okey, sekejap.
Okey, sekejap ya. Belum masuk lagi. Okey, dah sedar ya. Okey. Okey, kalau kamu tengok di sini, kita biasa belajar yang ni kan. A X kuasa 2 tambah BX tambah C. A adalah 1, B ialah 4, C ialah keseluruhan yang inilah. T kuasa 2 tolak 6T tolak 3. So, kita panggil constant. Ni kita panggil semua ni constant lah. Ya. C tu constant kan. Pemalar. Nilai. Suatu nilai lah. Ya. Okay, nilai. Okay, so macam mana kita mau cari nilai T? So, kita akan guna formula pembeza layan tadi. Iaitu B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kita buat sama dengan kenapa? Sebab dia kan tangent. Dia satu bulatan. Lepas tu dia menyentuh satu pada garis bulatan itu. So, kita guna sama dengan kosong lah. Itu maksudnya. Okey. Kemudian masukkan B ialah 4 kuasa 2. Ya. B 4 kuasa 2. Tolak 4. A ialah 1. C ialah T kuasa 2 tolak 6T tolak 3. Sama dengan kosong. Okey. Okey. Seterusnya. Ya. Okey. 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 16 tolak. Kembangkan lah ya. Ni kamu kembangkan. Kamu akan dapat. Kembangkanlah dulu ya. 4T kuasa 2. Lepas tu ini jadi tolak dengan tolak akan jadi tambah. So 24T. Okey, tolak dengan tolak akan jadi tambah. Tambah dengan 4 darab 3, 12. Sama dengan kosong. Okey, di sini kamu dapat juga dalam bentuk bentuk kuadratik juga tapi dalam sebutan T lah. Iaitu 16 ni dengan 12 boleh gabung So kamu akan dapat berapa situ 28. Okey. So negatif 4T kuasa 2 tambah 28. Lepas tu negatif ni cikgu hilangkan. So bila cikgu hilangkan, jadi yang positif akan jadi negatif. Senang, terus kita kecilkan lah. Tak apa. Dapat dulu. Tambah. Ini akan jadi tolak. Tolak 28 sama dengan kosong. Lepas tu bahagi 4. Bahagi 4 kamu akan dapat. Sini T kuasa 2 tolak bahagi 4 8T. Betul. Bahagi 4 8 6. Lepas tu di sini dapat 7 sama dengan kosong. Lepas tu buatlah punca tu kan. Kamu pun tahu juga kan. So dapatlah nilai T berapa. Ada 2 nilai itu kamu cari sendirilah. Boleh faham sudah konsep di sini. Macam mana cara kita menyelesaikan dan mencari nilai T daripada persamaan lokus. Okey, dapat nilai T tu kamu carilah sendiri Okey. Seterusnya soalan terakhir Soalan terakhir. Tiada ruang di sini. Okey, cikgu tunjuk di sinilah
Soalan yang terakhir nih dia tanya dua markah di sini ya. Okey, 2 markah. Cikgu tidak tunjuk sini markah dia. Tidak apalah. Markah tidak apalah, nanti cikgu bagi ini ya. Sini soalan B diberi bahawa M dengan M1, M2 kecurunan. Mewakili kecurunan garis AB dengan BC masing-masing. Okey. Dengan menggunakan sudut 1, sudut 2, tunjukkan bahawa M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini kita membuktikan. Kita membuktikan rumus formula kecurunan berserenjang adalah bersamaan dengan negatif 1. Okey, macam mana cara dia? Gini ya. Cara dia begini. Kalau kamu perhatikan, cikgu padam dulu ni. Padam ya. Okey, padam. Okey. Nampak segitiga? Okey, di sini dengan yang bawah ni ya. Cikgu sudah tulis siap-siap di sini, tapi cikgu tulis nama baliklah ni ya. Kita ada AB, garis AB, garis BC, garis AC. Okey, tapi kita akan guna konsep tangent di sini ya. Ada sudut di sini, sudut 1. Kalau kamu tengok, kalau tangent adalah bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Ini cikgu tulis di sini. BC bahagi dengan ini BC bahagi dengan AC di sini ya. AB. Okey, ini konsep yang pertama lah. Okey. Yang kedua, kita akan dapat satu sudut sini. Okey. Ni ya, begini. Okey, contohlah di sini cikgu bagi sudut yang kedua ya, di sini. Okey. Sebenarnya kamu begini. Bertentangan ialah tan 2 ialah AB, bersebelahan ialah BC. Okey. Tapi kita mau sudut dia di luar sini. Kalau sudut dia di luar, maknanya kena tolak 180. Jadi tolaklah. So, sudut di sini adalah negatif daripada sini. So, sebab itulah kita akan dapat satu sudut yang sama juga. AB bahagi BC. Tengok sini, AB bahagi BC. Cuma dia di belakang, di sebelah. So, maknanya dia negatif. Negatif, AB tolak bahagi BC. Boleh faham yang ini ya. Ini kita panggil konsep lah ya. Okey. Kalau sudah dapat yang itu, kita akan buat darab tan 1